Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Juga kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Malam ni kita sambung pengajian kitab Ad-Da' wad-Dawa', iaitu kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan tahqiq oleh Syekh Ali Hasan. Yang mana kitab Ad-Da' wad-Dawa' ialah kitab yang membicarakan tentang pelbagai penyakit hati yang membahayakan, yang memudaratkan, dan apakah resipi atau kaedah rawatan ataupun mengubatinya. Malam ni bagi sesiapa yang ingin menggunakan rujukan, bolehlah ambil atas meja tu, rasa ada sedikit lagi kitab yang disumbangkan oleh sahabat kita untuk kegunaan kita semua dalam pengajian di masjid ini. Baik, pada malam ni kita pada muka surat yang ke-33 kan. Muka surat yang ke-33, perenggan yang ketiga itu, dahulu Umar Al-Khattab. Perenggan yang ketiga, muka surat 33, dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Dia nak bagi tahu bahawa bila nak minta bantuan dengan Allah, bila berlawan dengan musuh, maka Umar Al-Khattab menggunakan doa. Bahkan dia menganggap doa sebagai tentera yang terhebat. Beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, yang ramai, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Itu yang diperingatkan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Zaman kita hari ini tuan-tuan tak ada perang. Kan? Perang ada tapi bukan di tempat kita lah. Kan? Perang memang banyak pun yang melibatkan kuasa-kuasa besar dunia, Amerika, Rusia dan sebagainya, yang terjadi di negara-negara saudara kita di Afghanistan, kan? Di negara-negara di sebelah Timur Tengah, banyaklah Syria dan sebagainya, Libya, banyak negara-negara yang terlibat dalam peperangan yang mengorbankan jiwa umat Islam. Cuma di tempat kita ni tuan-tuan, di Malaysia khususnya, kita tak ada perang. Kan? Di tempat kita tak ada perang. Tapi kita berperang dengan anak-anak kita. Kan? Kita berperang dengan keluarga kita sendiri. Anak yang degil, yang keras kepala, yang banyak masalah dan sebagainya. Maka berapa ramai di kalangan kita yang mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Umar Khattab ini. Kita kena ajar anak kita bahawa kita usaha macam mana sekalipun, kan, kita pandai macam mana sekalipun, tapi kalau tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kejayaan. Kita jangan menganggap bahawa kita berjaya itu kerana kepandaian kita. Kan?
Kita jangan menganggap bahawa kejayaan kita itu kerana apa? Oh, kerana ada kawan kita tolong. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dia lebih ingat kepada jasa kawan dia berbanding dengan jasa ibu dan ayah dia. Tambah pula dengan bantuan Allah lagi dia lupa. Maka kita sebenarnya banyak berperang dengan anak-anak kita, dengan ahli keluarga, dengan kaum keluarga kita sendiri. Maka kita perlu mendidik, mentarbiahkan zuriat keturunan kita. Sebab itu saya selalu berpesan bagi siapa-siapa yang menghantar anak ke asrama ataupun yang dapat sambung belajar dan sebagainya, kan, ataupun yang baru dapat pekerjaan di tempat yang baru posting dan sebagainya. Bila kita nak tinggalkan anak kita itu, hendaklah kita pesan dia banyak-banyak bertakwa kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara nasihat yang paling penting, yang sangat berguna, yang sepatutnya menjadi amalan ibu bapa dengan anak-anak. Maka anak-anak akan terbentuk dengan bi'ah salihah, kan, dengan suasana yang baik. Sebab apa? Sebab ibu dan ayahnya selalu mengulangi kata-kata itu, kan, supaya sentiasa bergantung kepada Allah, kan, doa kepada Allah. Ada masalah apa? Di asrama ke, di sekolah ke, dengan cikgu ke, di tempat kerja ke, dengan kawan dan sebagainya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita berjaya ataupun tidak di sekolah atau di universiti atau di tempat kerja kita, semuanya datang daripada Allah. Kita perlu ingatkan kepada anak supaya anak kita dia tidak lupa bahawa semua rezeki, nikmat yang dia dapat tu semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Bukan sebab dia pandai, kan, bukan sebab dia buat itu, dia buat ini. Jadi itulah yang diperingatkan oleh Umar Khattab kepada para sahabat. Bukan masalah kelengkapan senjata, bilangan tentera Islam ramai dan sebagainya, tapi faktor utamanya adalah pertolongan dari langit. Bila sebut pertolongan dari langit, mana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nafi bahawa jumlah tentera yang ramai kita perlu, kan, persenjataan, kelengkapan yang tercanggih kita perlu. Tetapi kita jangan lupa bahawa yang sebenar-benar kejayaan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Umar juga berkata, sesungguhnya yang aku pentingkan bukanlah pengkabulan. Bukanlah pengkabulan, tetapi doa atau permohonan itu sendiri. Apabila kamu berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Memang kita ni tuan-tuan, kita nak hasil, kan? Kita nak hasil. Tapi kita lupa bahawa antara doa dengan terhasilnya doa kita itu, antara dua itu yang lebih utama. Berdasarkan kepada keutamaan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, apa dia? Doa tu sebenarnya. Sebab itu di awal kuliah kita telah sebut bagaimana Allah dia suka mendengar suara hambanya yang berdoa kepadanya. Allah dia suka mendengar suara hambanya yang mengadu kepadanya. Allah dia suka kalau hambanya mencarinya dalam keadaan hambanya mengalami kesusahan. Jadi itu yang disebut oleh Umar Khattab, bahawa apa yang dipentingkan adalah doa itu sendiri. Baik, seorang penyair mengambil makna ini, yakni mengambil makna daripada apa yang disebut oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu, lalu menyusunnya dalam bentuk syair, yang mana kita boleh lihat apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia ni. Dia kata apa? Penyair ni kata apa? Dia kata, "Lau lam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kaffaika ma awwattani talaba." Jikalau engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa maksud dia? Dia nak bagi gambaran kepada kita bahawa Allah bila dia nak bagi sesuatu kepada kita,
maka akan menjadi kebiasaan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tanda kita akan dapat benda tu apa dia, tuan-tuan? Apa tanda dia? Apabila kita banyak berdoa kepada Allah. Bila kita banyak berdoa kepada Allah, itulah tanda sebenarnya kita akan dapat benda tu. Kita duk kata, oh kalau aku tidak berdoa, aku tak dapat. Sebab tu, contoh yang saya sebut dalam kuliah sebelum ni, ada satu orang kawan saya, tuan-tuan, dia duk cakap dengan family dia. Dah, isteri dia kata, kan, isteri dia pesan kat anak dia, nak pergi ambil result periksa ni, nak pergi ambil result periksa ni, semayang dulu, doa dulu. Suami dia ni tak tahulah serius ke dia melawak ke apa, tak tahu. Dia kata result dah ada dah. Result dah ada dekat sekolah, nak semayang apa lagi? Memanglah kita dengar lagu tu, kita kata mungkin dia melawak lah kot, kan, mungkin dia melawak. Tapi tuan-tuan, ketahuilah bahawa antara tanda kita akan dapat satu keputusan yang baik atau suatu nikmat daripada Allah Ta'ala apabila kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab memanglah kita semayang pagi ni, kita nak pergi ambil result sekejap lagi, pukul 10 pagi contohnya, ataupun tengah hari kita nak pergi ambil keputusan periksa. Dekat rumah sejam sebelum kita semayang, angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Memanglah keputusan dah lama dah pemeriksa bagi markah apa semua dah berapa bulan sebelum tu, dengan ketua pengawas apa dia punya proses, banyak peringkat, dah lama dah ada markah. Tapi tuan-tuan, perbuatan kita yang duk semayang tu, perbuatan kita yang duk berdoa tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala telah mengetahui sejak dahulu kala lagi. Apa yang kita buat itu, Allah Ta'ala dah mengetahui in advance, lebih awal daripada apa yang kita lakukan. Maka sebab itu para ulama dalam pengajian kita ni, dia mengatakan apa? Tanda kita akan dapat benda tu apa dia? Apabila kita berdoa kepada Allah. Walaupun kita kata, alah kan markah dah bagi lama dah. Ya, markah dah bagi lama. Tapi kerana kita seorang yang committed dengan doa, kita yang seorang committed dalam mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu tanda bahawa kita akan dapat rezeki dan nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bab doa ni tak ada istilah terlambat. Kita on the way nak pergi ambil keputusan pun kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Doa. Jangan duk fikir dah terlambat dah. Tak boleh. Interview ke apa ke, nak buka sampul surat ke, dalam sampul surat envelope tu dah ada dah keputusan. Kita doa juga. Kita mengharapkan Allah Ta'ala bagi keputusan yang terbaik untuk kita. Walau apa pun di dalam sampul surat itu sekalipun, walaupun dah ada keputusan sekalipun, tapi mulut kita tidak lepas-lepas berzikir, berdoa, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan apa yang kita mahu. Itu yang dimaksudkan, tuan-tuan sekalian. Maka sebab tu dia kata di sini, barang siapa, pada muka surat 34 itu, perenggan yang paling atas, dia kata barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Itu tanda dia. Kan, bila kita ni diberi ilham untuk berdoa, padahal kita kata doa buat apa, dah terlambat dah. Dah, bukan terlambat. Itu tanda bahawa Allah Ta'ala hendak mengabulkan permohonan kita. Ud'uni astajib lakum, surah Al-Mu'min ayat 60. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan bagimu. Jadi ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa maksud dia? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, anni, tentang aku,
fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Bila orang tanya tentang Allah, maka fa inni qarib, Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka bahawa Allah itu dekat. Fa inni qarib, Allah Ta'ala dekat. Apa maksud dekat? Allah Ta'ala kata, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Baik, sidang hadirin mukminin, perkataan fa inni qarib, Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku dekat, ini dibahaskan oleh para ulama, dan saya nak bawakan kepada tuan-tuan beberapa perbahasan yang disebut oleh para ulama dengan melihat beberapa rujukan lain. Kita melihat silang, rujukan silang berkenaan dengan perkataan dekatnya Allah. Kita nak tengok bagaimana dalam manhaj salaf apabila disebut tentang dekatnya Allah, dan apakah makna dan pengertian yang disebut oleh para ulama berdasarkan kepada metodologi ini, manhaj ini. Baik, dia ada beberapa perkataan yang lebih kurang sama dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Surah Qaf ni surah yang ke-50 dalam Al-Quran, ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Mana urat leher? Ni urat leher kita. Tapi surah Qaf kata kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Pada urat leher ni duduk dengan kita, tuan-tuan. Dekat dengan jantung kita, dekat dengan kepala kita, dalam diri kita. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa yang dimaksudkan dengan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher? Ini yang kita nak banding manhaj salaf, metodologi salaf dalam memberi kefahaman tentang perkataan-perkataan macam ni. Samalah juga dalam surah Waqiah ayat 85. Surah Waqiah ayat 85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Lebih dekat juga. Apa maksud dia? Maka di sini berlaku pertembungan antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf. Dan kita bila kita bercakap benda-benda yang macam ni, kita kena amanah. Kita kena bagi tahu benda yang betul. Kita tak boleh selewengkan. Jangan penulis asal tulis lagu lain, kita pergi pindah pula kod lain pula. Tak kiralah pihak berkuasa ke siapa ke, tapi amanah ilmu kena ada. Kita tak boleh memandai-mandai ubah yang penulis tulis. Tak boleh, itu salah. Baik. Jadi bila kita berbicara tentang benda-benda macam ni, tuan-tuan, kita kena amanah. Manhaj khalaf, tuan-tuan, ataupun golongan takwil, dia kata bahawa manhaj salaf pun melakukan takwil kepada ayat-ayat yang macam ni. Kita mengatakan bahawa kita memberi makna berdasarkan kepada kefahaman salaf, berdasarkan nas yang ada. Kita tidak memberi makna tanpa ada dalil. Setiap kali kita bagi makna ataupun kefahaman, kita bergantung kepada dalil sepenuhnya. Maka kalau kita lihat, antaranya ialah maksud kami lebih dekat pada ayat yang kita baca tadi, maksudnya ialah dekatnya malaikat Allah. Malaikat ini yang disebut dalam nas, dan itu bukanlah takwil yang menyeleweng. Itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang jelas. Contoh, tuan-tuan sekalian, surah Qaf ayat 16 hingga 18
Maka para mufassirun mengatakan bahawa cara kita nak faham ayat Quran tu, kita kena baca sampai habis. Kita jangan ambil sekerat. Kita kena tengok ayat seterusnya sampai habis, baru kita faham apa yang dimaksudkan dengan perkataan kami lebih dekat. Maka dalam surah Qaf yang kita baca tadi, ayat 16 hingga 18, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya. Apa dia? Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu malaikat duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekat dengannya malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Malaikat yang tulis tu, hak tu yang dekat. Malaikat tu yang dekat. Dan kita diajar bahawa kita kena sedar bahawa malaikat kiri dan kanan sedang menulis, dan dia sangat dekat dengan kita. Maka idh yatalaqqal mutalaqqiyan, iaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, terdapat dalil bahawa yang dimaksudkan lebih dekat itu adalah dekatnya malaikat yang menulis amalan seseorang. Itu maksud dia. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita memberi maksud dengan melihat kepada keseluruhan ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang kedua yang kita baca tadi, lebih dekat pada ayat tersebut, iaitu berkenaan dengan manusia yang menghadapi sakarat. Ketika dia berhadapan dengan sakarat, ketika berhadapan dengan sakarat, maka yang datang untuk cabut nyawa itu adalah malaikat. Allah Ta'ala sebut, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat itu tidak melalaikan kewajipannya. Malaikat dia tak lalai, tuan-tuan. Datang perintah Allah, dia ambil nyawa. Selagi tidak ada perintah Allah, dia tidak tarik nyawa. Tuan-tuan, aksiden macam mana sekalipun, tapi kalau malaikat belum ditugaskan ambil nyawa tuan-tuan tak mati. Tuan-tuan biasa tengok gambar orang aksiden, tengok kereta tu kita kata mati ya. Tengok kereta kita kata mati orang tu. Kita tak percaya bila tengok orang dalam kereta tu cedera sikit. Pasal apa? Kerana walaupun kereta dia teruk, tapi malaikat belum ditugaskan untuk mengambil nyawanya. Maka dalam keadaan hukum adat kata dia patut mati, tapi dia tidak mati. Kenapa? Kerana malaikat tidak ditugaskan untuk mengambil nyawanya. Tapi ada orang very simple punya accident, motor tak rosak, calar sikit je, tapi bila malaikat bertugas untuk ambil nyawa dia, kita tengok motor tak ada apa pun, tapi orang punya teruk, tuan-tuan, mati. Itu menunjukkan kuasa Allah, dan kita disuruh ambil iktibar, belajar tentang kuasa Allah, bahawa apa yang berlaku ni dia ada sunnah dia, dan Allah dia boleh override benda tu. Hukum adat kata A, tapi Allah Ta'ala boleh buat B. Sebab tu kita belajar tentang mukjizat, kita belajar tentang karamah dan sebagainya. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk bagi semangat kepada kita bahawa sebagaimana Allah
bagi karamah kepada hamba dia yang saleh, maka Allah juga boleh bagi kepada kita keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Maka sebab tu kita ni tuan-tuan kena sentiasa sangka baik kepada Allah, kena sentiasa mengadu berharap kepada Allah Ta'ala, kena bermunajat kepada Allah, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala keluarkan, selesaikan masalah-masalah kita dan sebagainya. Manusia ni tuan-tuan, dia sikap dia berbeza kan? Hati kita dinilai oleh Allah, hati kita dinilai oleh Allah. Saya teringat, saya duk baca tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia ni orang kata sezaman dengan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Kalau tuan-tuan baca tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok dia ada perbezaan cara masing-masing dalam membawa message walaupun tujuan tu sama. Saya ingat Syekh Muhammad Al-Ghazali dia cerita tentang seorang sahabat Nabi yang kita semua tahu nama dia, yakni Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ibnu Umar ni, setiap sahabat Nabi tuan-tuan, dia ada karakter dia masing-masing. Setiap sahabat Nabi dia ada karakter masing-masing. Kita dah belajar kan, kalau Abu Bakar Siddiq kan, dia satu orang lelaki yang mudah menangis sampai anak dia kata dia tak layak jadi imam. Nak ganti Nabi sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis, macam mana nak jadi imam? Itu karakter Abu Bakar Siddiq. Berbeza dengan Umar yang keras kan, orang kencing dalam masjid dia angkat pedang lah. Dia tak tunggu kan, apa-apa angkat pedang tuan-tuan. Itu Umar, semua angkat pedang. Itu Umar kan. Dia nak marah orang yang duk kata Nabi wafat, dia angkat pedang. Itu Umar. Tapi tuan-tuan, ada ketikanya lembutnya Abu Bakar Siddiq mengatasi ketegasan Umar. Umar ni tuan-tuan baca dia punya karamah, cukup banyak. Tapi kalau benda hak biasanya, kalau kita tengok zaman dia lah runtuhnya Parsi. Itu kehebatan leadership Umar Khattab. Jadi anak dia Ibnu Umar pun dia ada satu karakter yang unik. Apa keunikan karakter Ibnu Umar? Antaranya dia punya kasih, dia punya sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap dia ni setiap benda Nabi buat di satu-satu tempat dia pergi buat. Bukan cerita pasal semayang sunat, pasal baca Quran, hak tu memang dah. Hak pasal ibadah khususiah ni, hak tu memang dah. Bak semayang, bak Quran, bak zikir, yang tu memang. Kita nak cerita ni benda yang titik bengit, benda yang kita sering anggap remeh-temeh, dan kita anggap itu bukan sunnah pun, bukan ibadat pun, tapi kerana dia sangat sayang kepada Nabi, dia kenang Nabi tu, sampai tahap bila dia sampai mana-mana tempat yang Nabi pernah duduk kat situ, buat sesuatu benda kat situ, dia pergi buat benda tu. Yang ni kita kata sunnah ni bukan sunnah tasyri'iyah, bukan sunnah yang bersifat agama, bukan bersifat ibadat. Apa contohnya? Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata sayangnya Ibnu Umar sampai tahap ada satu tempat tu batu ni yang dia pernah tengok Nabi pergi duduk situ, dia pergi duduk. Padahal itu tidak bersifat ibadat, tapi sebab hati dia sangat merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat macam tu. Pernah tuan-tuan, musim haji, Ibnu Umar ni musim haji, dia pergi tahan kafilah yang datang nak buat ibadat haji. Dia tahan. Ada pendapat kata 70 pun dia tahan, punya ramai tu dia tahan. Dia nak tunjuk apa? Semua pakat tengok pasal apa dia pergi tahan ramai-ramai ni. Tuan-tuan tahu lah musim haji, orang ramai. Dia pergi, dia berjalan, orang pakat tengok dia duk tahan kita ramai-ramai. Lepas tu dia tinggal pula, dia berjalan seorang-seorang, dia pergi dekat satu tempat ada pokok tu, dia pergi
kencing situ dan dia datang balik. Sampai ada orang tanya dia, pasal apa engkau tahan kami? Dia kata, aku nak tunjuk bahawa masa Nabi buat haji, Nabi pernah pergi dekat tempat tu, ada pokok tu, Nabi buang air kecil dekat situ. Dia punya nak tunjuk apa yang Nabi buat dalam ibadat haji, sampai benda yang tak ada, yang kita anggap tidak ada nilai ibadat pun dia nak tunjuk juga. Itu yang kata Ibnu Umar. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata apa? Dia kata benda-benda macam ni dia tidak ada nilai ibadat. Tak ada nilai ibadat. Tapi tuan-tuan janganlah pergi kencing dekat pokok yang tempat orang berteduh, yang tu Nabi larang. Pokok yang rimbun, ada daun, tempat orang pergi duduk berteduh, yang tu tak boleh. Ni pokok yang bukan tempat orang duduk berteduh ni. Yang tu tak apa. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali kata apa? Benda yang Ibnu Umar buat tu tak ada pahala. Kita memang tak disuruh pun pergi duduk kat batu ke, pergi kencing kat situ ke. Tak ada, itu tidak ada nilai ibadah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, moga-moga Allah memberi pahala kepada hati Ibnu Umar yang sangat merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hati dia tu sangat merindui Nabi, sangat kasih kepada Nabi. Maka setiap kali dia sampai tempat yang dia ingat Nabi buat something di tempat tu, maka dia buat benda tu. Maka benda tu tak mendatangkan pahala, tapi hati dia itu diharapkan Allah memberikan pahala kepada dia. Kita pun tuan-tuan macam itulah. Kita nak Allah Ta'ala dengar permintaan kita. Kita nak Allah Ta'ala kasihan belas kepada kita. Kenalah ada rasa kasih dalam hati kita ini akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak banding tuan-tuan, Nabi ni kita tak pernah jumpa. Nabi ni kita hanya dapat sampai cerita pasal Nabi je. Tapi kita sendiri tak pernah bersua dengan Nabi. Tapi untuk kita faham benda-benda yang macam ni tuan-tuan, cuba kita ingat balik bila kita bersama dengan orang yang kita kasih. Macam mana bila kita dengan orang yang kita kasih? Apa kita buat? Bila kita dengan orang yang kita kasih ni tuan-tuan, kalau boleh semua nak sama belaka. Dah tua-tua macam ni tak ada lah pakai sama belaka kan. Masa muda-muda, mula-mula kahwin dulu, bini pakai pink, hak laki pun pakai pink juga. Hak laki pakai pink. Pakai pink buat apa? Pink orang perempuan sesuai lah. Tapi nak bagi sama. Dia punya sayang tu nak tunjuk samanya kita ni. Makan pun nak order benda sama. Padahal kita tu bukan suka pun. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, saya dulu tak suka makan ikan. Masa single. Malam ni pun single juga, datang seorang-seorang. Masa single dulu, masa bujang, belum kahwin, saya tak suka makan ikan. Tapi bila kahwin, isteri saya suka makan ikan patin masak tempoyak. Kita tengok isteri kita suka makan, kita kata apa sedap sangat ni. Ikan, sedap apa ikan? Bagi saya, ikan tak sedap. Tapi sebab cinta punya pasal, dah sayang dekat dia, last sekali hak tak makan ikan ni, jadi gila makan ikan pula. Lagu tu, itu kita sesama, kita dengan isteri kita dengan suami kita, benda yang kita dulu kita tak suka, tapi sebab cinta punya pasal jadi suka. Tuan-tuan tengok berapa ramai budak perempuan yang tak minat motor pun, tapi sekarang duk naik motor pasal apa? Boyfriend kaki motor. Dah boyfriend kaki motor, last kali dengan dia je kaki motor. Hak duk bercinta dengan pemancing, hak suka mengaikan, sama juga. Laki dia suka mancing dengan dia apa pergi mancing. Dekat rumah saya tu ada satu kolam. Kat rumah saya, dekat taman saya ada satu kolam. Kolam tu bukan besar sangat pun. Saya tengok dia bawa dengan bini dia bawa dengan nasi lemaknya apa semuanya. Tengok bagi sokongan. Tak tahulah ikan apa dia dapat, tapi nak cerita dia punya sporting kan. Dia boleh duduk sekali. Tapi ada juga yang bergaduh. Kan? Dia marah laki dia pergi mancing. Ada kata macam-macam. Itu ada lah juga. Tapi kita nak cerita bahawa manusia ni, dia boleh berubah kerana cinta dia. Maka Ibnu Umar ni, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata, sebab dia cinta sangat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan benda yang bukan sunnah
tasyri'iyah yang tidak bersifat agama, yang tidak bersifat ibadat pun dia buat sebab dia terkenang dekat Nabi. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada hati dia yang sangat merindui Nabi. Itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, selepas penyair itu berkata sedemikian dan dia kata barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa maka sesungguhnya Allah mengabulkan permohonannya. Kemudian ud'uni astajib lakum dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu yang kita baca tadi. Baik, perenggan seterusnya di dalam Sunan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, nescaya dia akan murka kepadanya. Hal ini menunjukkan bahawa redanya Allah terletak kepada permohonan hambanya dan ketaatan kepadanya. Jikalau Allah reda, maka seluruh kebaikan akan berada dalam redanya, sebagaimana setiap bencana dan musibah itu terjadi kerana kemaksiatan kepada Allah dan murkanya. Kita pernah sebut sebelum ni tuan-tuan, Allah dia ada satu sifat. Bila kita faham sifat Allah Ta'ala ni, kita tahu kenapa kita kena sentiasa berzikir, kena sebut nama Allah. Dalam pengajian yang lalu kita dah sebut, Allah dia ada sifat cemburu. Cemburu Allah Ta'ala bagi cemburu tu kepada manusia supaya kita boleh faham. Walaupun tak sama cemburu Allah dengan cemburu manusia. Sebagaimana melihat Allah dengan melihat manusia tak sama, tapi Allah bagi melihat kepada manusia supaya manusia ni faham. Bila sebut Allah Maha melihat, kita tahu melihat tu apa, walaupun tak sama. Maka Allah dia Maha cemburu. Macam mana kita nak faham cemburu? Kita tengok kita sesama manusia. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau kita dapat sesuatu kejayaan, kita tak sebut nama Allah, Allah Ta'ala cemburu. Dia murka apabila kita berjaya, kita tak sebut nama dia. Alhamdulillah tak sebut. Subhanallah tak sebut. Allah cemburu. Dia mahu kita sebut nama dia bila kita dapat sesuatu nikmat. Samalah juga apabila kita terkejut, ada musibah, ada kesedihan dan sebagainya. Allah amat suka bila kita sebut nama dia. Sebab tu kita kena praktis, kena praktik amalan, kena melakukan satu praktis amalan, kena sentiasa latih diri kita. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita mesti zikir, mesti sebut nama Allah dengan zikir yang bersesuaian. Kan? Bila saya dah sebut sebelum ni, kalau kita terkejut antara sunnah yang Nabi ajarkan, contohnya la ilaha illallah, dia kena macam tu. Kan? Ada kawan saya tuan-tuan, dia buat PhD di London. Dia bawa anak dia duduk di Markfield, masa dia belajar buat PhD di Markfield Institute. Kemudian anak dia ni ialah budak, kan, suka main game. Tapi sebab persekitaran dia tu budak-budak yang hafal Quran, masuk tahfiz apa semua. Orang budak-budak lain main game, cara bersorak tu bersorak cara budak-budak ah. Dia cara bersorak dia Allahu Akbar. Dia takbir tu. Kita kata ni nak pergi perang mana? Budak ni dia pergi perang. Dia main game tu. Allahu Akbar. Dia punya apa? Expression dia tu dengan takbir. Itu contoh. Kan? Kita kena biasakan. Bukan tak boleh, boleh. Kan? Anak kita main game ke? Ni bukan anak dah ni, depan saya ni cucu kot. Kan? Cucu kita main game contohnya, anak kita pergi kerja, dia tinggal cucu kat kita. Kan? Kita kena latih. Kena latih cucu kita ataupun anak kita, siapa-siapa yang kecil-kecil ni, biasakan takbir, biasakan tahmid, biasakan tahlil, kan, biasakan membesarkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
bagi laluan untuk azan. Baik, sidang hadirin mukminin, sahabat-sahabiah sekalian, dalam perenggan itu, man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, nescaya dia akan murka kepadanya. Hal ini menunjukkan bahawa redanya terletak pada permohonan dan ketaatan kepadanya. Jadi kalau kita nak kepada redha Allah, dia bergantung kepada kita ni meminta kepada Allah. Kita kena melazimi, kena membiasakan diri kita apa-apa minta dengan Allah. Dan kita dah belajar sebelum ni bahawa para sahabat dan tabi'in, sehingga kan dalam perkara yang kecil, remeh-temeh pun dia minta dengan Allah. Apa dia benda kecil, remeh-temeh? Iaitu selipar pun tak putus minta dengan Allah Ta'ala, sentiasa minta dengan Allah, apa sahaja minta dengan Allah. Kan, soal kita beli, kita usaha atas dunia, itu kita lakukan, tapi kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak-anak kita pun kita kena biasakan supaya dia orang semayang, solat, kan, baca Quran, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasakan benda yang kecil yang mereka nak buat pun, ajar kepada mereka, biasakan dengan berdoa kepada Allah. Kan, katalah anak kita dia ada presentation ke apa dalam kelas dan sebagainya, kita ajar dekat dia kena doa kepada Allah. Kan,
Ni kita ni kadang-kadang kita anggap presentation dalam kelas tak perlu doa pada, tak, itu pun kan berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Benda yang dianggap kecil, remeh-temeh pun kita meminta kepada Allah, dan redha Allah bergantung kepada ketaatan kita kepada Allah. Taat ni tuan-tuan sekalian, dia ada daripada sekecil-kecil ketaatan sampailah kepada perkara yang besar dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam sahih Imam Muslim ada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'atuha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nuqa'ah takunu fil masjidi la tudfan." Ditunjukkan bagiku amalan-amalan umatku yang baik dan yang tidak baik, yang buruk. Nabi kata ditunjukkan kepada baginda amalan umat dia. Siapa dia? Kita kan, amalan umat Nabi, kita semua. Apa dia? Hak elok pun ditunjuk dekat Nabi, hak buruk yang tak elok pun ditunjukkan kepada Nabi. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, aku dapati amalan baik yang umatku lakukan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Tengok, Nabi sebut menghilangkan gangguan dari jalan. Kita tuan-tuan dekat jalan tu macam-macam kita buat kan? Dekat jalan macam-macam kita buat. Bak parking kereta macam-macam lah kan. Hak double parking tak apalah, kalau tempat tu memang dia style double parking dah. Turun-turun daripada flat, dia tengok kereta kita hujung tu. Tu dah biasa dah. Tapi jangan kita buat benda yang mengganggu orang lain. Cara kita bawa kenderaan kan, kita buang sampah dan sebagainya. Ni kontraktor hak duk gali lubang, lampu tak pasang bagi elok, signage, tanda, papan tanda dan sebagainya, sampai orang terjun dalam lubang, aksiden, cedera, mati pun ada. Ini antara contoh yang Nabi ajarkan kepada kita. Siapa-siapa yang menghilangkan gangguan yang ada di jalan, maka itu amalan baik yang pernah ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak Allah Ta'ala dengar permohonan kita, doa kita, kita kena buat benda-benda macam ni. Kita kena buat tuan-tuan. Ni ada orang tepi jalan, dia buang sampah, dia buat tong sampah dia, sampai kita lalu tuan-tuan, bau sampah tu masuk dalam kereta. Kita duk ingatkan kita pusing apa tombol aircon tu pergi ambil angin luar, tak, dah elok dah. Cycle dalam kabin, tapi hak bau busuk tu masuk lagi dalam kereta, dia punya busuk tu. Perangai orang kita yang langsung tidak bertanggungjawab. Tu tak cerita hak buang sampah dan sungai. Buang sampah dan sungai. Air sungai jadi macam teh tarik. Pasal apa? Pembalakan di hulu sungai. Macam-macam. Jadi benda ini antara benda yang merupakan gangguan yang dilakukan oleh manusia. Lepas tu Nabi kata, dan aku mendapati amalan buruk yang dilakukan oleh umatku ialah kahak yang ada dalam masjid dan tidak di kampus. Ni zaman Nabi ni, bukan zaman kita. Kita nak kampus macam mana kapet lagu ni. Dulu tuan-tuan, zaman Nabi ni ialah masa tu baru masuk Islam. Daripada Arab jahiliyah, daripada bukan Islam, baru masuk Islam, baru nak belajar semayang. Dia punya buang ludah kahak dia tu tuan-tuan depan arah kiblat. Depan arah kiblat. Ialah zaman orang baru nak kenal Islam. Tu tak cerita badui hak kencing dalam masjid yang Umar nak pukul kepala dengan pedang tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita macam mana tahap kesabaran baginda.
kan, menangani perangai manusia ni. Jadi hak buruknya apa tuan-tuan? Hak buruknya kahak dalam masjid. Baik, hadis-hadis yang macam ni kita tak boleh terlalu literal sangat. Kahak je tak boleh, benda lain boleh. Tak. Benda-benda yang sama, benda yang kotoran tak boleh kita buang dalam masjid. Saya berapa kali kena, saya tak tahulah tuan-tuan kena ke tak. Mungkin tuan-tuan lebih bernasib baik kot berbanding dengan saya. Saya selalu kena. Nak sujud atas kuku orang, geram sungguh. Saya selalu kena, tak tahulah, mungkin tuan-tuan lebih bernasib baik kot. Tengok apa dia ni, pegang-pegang kuku orang. Time dia dengar kuliah ke apa tak tahu, dia tarik kuku dia tinggal. Dia tarik kuku dia tinggal tu. Oh, teruk perangai tuan-tuan. Masjid elok dah, kapet cantik, tapi pergi buang sampah yang jijik ni di dalam masjid, tempat orang semayang, tempat orang sujud. Sangat-sangat pengotor. Cuba tuan-tuan perhati, kita nak pijak tempat orang sujud pun kita pilih juga. Kadang-kadang setengah masjid dia ada kain putih tempat sujud, kita tak tergamak nak pijak. Ada orang dia selambar ya, kan? Jadi kita kena ada sifat di mana kita ni mengambil kira perasaan orang dari segi kebersihan tu. Tu tak cerita melombong pada dia jentik. Hak ni kedai makan biasalah, saya duk tengok apa ni chef, apa tukang masak, dia korek hidung, dia pergi lekat bawah meja lah, dia letak tangan dia bawah kerusi lah, kita tengok jijik betul tuan-tuan, tukang masak. Saya tengok itu, saya lari tu tinggal, dah order dah tinggal. Takkan kita nak makan dengan tukang masak pekerja yang menjijikkan. Jadi dalam masjid kita kena jaga, jangan biasakan kita korek hidung kita, kuku dan sebagainya, kita pergi sapu dekat kapet. Itu adalah satu amalan jelek, amalan yang buruk yang pernah dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benda ni dia ada kaitan makbul mustajabnya doa kita ataupun tidak. Sebab dalam perenggan ini disebut, jikalau Allah redha maka seluruh kebaikan akan berada pada dalam redanya, sebagaimana setiap bencana dan musibah itu terjadi kerana kemaksiatan kepada Allah dan murkanya. Musibah ni tuan-tuan, bencana ni dia berlaku kerana apa? Dia berlaku kerana maksiat kita kepada Allah dan murkanya. Sebab tu tuan-tuan, di zaman sahabat dan tabi'in, mereka ni kalau ada musibah, mereka akan cek diri mereka, apa dosa yang mereka buat. Zaman dulu kan naik unta, naik binatang sebagai kenderaan. Problem dengan binatang tu je sebagai kenderaan, dia akan cek apa dosa yang dia buat. Ini sifat yang baik. Kita pun macam itulah. Kita sekarang kita tak naik unta, kita naik motosikal, naik kereta, apa-apa kenderaan, kapal terbang dan sebagainya. Berapa ramai di kalangan kita yang terlepas kapal terbang, terlepas train ataupun kereta rosak, aksiden dan sebagainya. Kita kena cek apa dosa yang kita buat. Apakah kita beli tayar kereta itu dengan menggunakan duit rasuah sebagai contoh? Apakah kita beli superbike kita itu dengan duit yang syubhah? Ataupun kita menganiayai pembeli dan penjual yang pernah berurusan dengan kita dan sebagainya? Ini antara cara yang bagus dalam kita memperelokkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dengan kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cek balik apa dosa yang kita buat dan apakah pahala yang boleh kita lakukan untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi faktor yang penting supaya doa kita, suara kita meminta bantuan daripada Allah, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tunaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.